Hai semua, saya Cikgu Tang bertemu kembali dalam tutorial ikhlas. Dalam siri ini, kita akan belajar tentang soalan perhitungan bagi STPM 2009. Diberi dalam pernyataan soalan, yang berikut ialah data komponen perbelanjaan dalam sebuah ekonomi terbuka dalam RM juta. Diberi fungsi penggunaan C sama dengan 260 campur 0.8 YD. Diberi pelaburan I sama dengan 400. Diberi perbelanjaan kerajaan G adalah sama dengan 300. Diberi ekspor sama dengan 500. Diberi import M sama dengan 100 campur 0.2 Y dan cukai sekaligus T sama dengan 200. Berdasarkan maklumat di atas, soalan A, hitungkan pendapatan negara keseimbangan dalam ekonomi tertutup dan ekonomi terbuka. 3 markah di mana untuk ekonomi tertutup terdiri daripada Y sama dengan C campur I campur G, di mana Y adalah sama dengan C. C diberi dalam soalan iaitu C sama dengan 260 campur 0.8 YD. Di mana YD adalah Y tolak T. T diberi dalam soalan iaitu 200, iaitu Y tolak dengan 200, campur I adalah sebanyak 400, G adalah sama dengan 300, baik, kita akan bukakan kurungan tersebut untuk menghitungkan Y. Baik, Y sama dengan 260 campur 0.8 darab dengan Y, 0.8 Y, 0.8 darab dengan negatif 200 iaitu 160 campur 400 campur 300. Baik, kita akan menjumlahkan nilai tersebut, antaranya iaitu 260 tolak 160 campur 400 campur 300. Maka Y adalah sama dengan 800 campur 0.8 Y, di mana kita akan menjumlahkan nilai-nilai tersebut. 260 tolak 160 campur 400 campur 300. Maka Y adalah sama dengan 800 campur 0.8 Y, dan kita dapat perhatikan di sebelah kiri ada Y, di sebelah kanan ada 0.8 Y. Baik, 1 Y apabila 0.8 Y digerakkan di sebelah kiri, maka kita tolakkan 0.8 Y sama dengan 800. 1 Y tolak dengan 0.8 Y ialah 0.2 Y sama dengan 800. Maka Y adalah sama dengan 800 bahagi 0.2. Y adalah sama dengan RM 4,000 juta. Seterusnya, bagi ekonomi terbuka,
di mana Y adalah sama dengan C campur I campur G campur X tolak M. Di mana Y adalah sama dengan C, di mana C adalah sama dengan 260 campur 0.8 YD. campur 0.8 YD. YD adalah Y tolak T. T adalah sama dengan 200. Maka kita masukkan nilai tersebut campur I. I adalah sama dengan 400. G adalah sama dengan 300. Campur X. X adalah sebanyak 500. Tolak dengan M. M adalah sama dengan 100 campur 0.2 Y. Seterusnya, kita akan bukakan kurungan tersebut. 0.8 darab dengan Y, 0.8 Y. 0.8 darab dengan negatif 200 iaitu 160 campur 400 campur 300 campur 500 tolak darab dengan 100 negatif 100 tolak darab dengan 0.2 Y negatif 0.2 Y. Dan seterusnya kita akan menjumlahkan nilai-nilai tersebut, iaitu di mana 260 tolak 160 campur 400 campur 300 campur 500 tolak 100. Apabila kita menjumlahkan nilai-nilai tersebut, kita mendapati bahawa Y adalah sama dengan 1200 campur 0.6 Y. Dan kita mendapati di sebelah kiri ada Y, di sebelah kanan ada 0.6 Y. Apabila kita menggerakkan 0.6 Y ke kiri, di mana 1 Y tolak 0.6 Y sama dengan 1200, maka 1 Y tolak dengan 0.6 Y, 0.4 Y sama dengan 1200. Y adalah sama dengan 1200 bahagi 0.4. Y adalah sama dengan RM 3000 juta. Baik, soalan B. Dengan menggunakan pendekatan suntikan bocoran, lakarkan gambar rajah yang menunjukkan keseimbangan dalam ekonomi tertutup dan ekonomi terbuka. 4 markah. Bagi menjawab soalan B ini, pertama sekali, sebelum kita mula apa-apa, kita akan melabelkan paksi X dengan paksi Y. Paksi X sebagai pendapatan negara ataupun simbol Y dalam RM juta. Baik, untuk paksi Y pula adalah suntikan, koma, bocoran. Juga dalam unitnya iaitu RM juta. Baik, pertama sekali kita akan lukiskan garisan I campur G.
I campur G. Ini merupakan suntikan. Dan kita akan lukiskan garisan iaitu S campur T. Ini merupakan bocoran. Titik persilangan antara I campur G dengan S campur T kita labelkan sebagai E0 dan pendapatan asalnya perhatikan dalam soalan iaitu dalam ekonomi tertutup di mana Y adalah sama dengan 4,000. Baik, kita akan masukkan nilai tersebut dalam rajah iaitu pada E0 pendapatannya Y0, Y asalnya ialah 4,000. Seterusnya iaitu apabila dalam ekonomi terbuka, so garisan yang kita akan lukiskan, garisan yang ketiga dalam rajah ini iaitu I campur G campur X. Dan untuk import adalah merupakan S campur T campur M. Titik persilangan antara I campur G campur X sama dengan S campur T campur M. Titik persilangan itu kita labelkan sebagai E1 dan pendapatan kita dapati daripada ekonomi terbuka di mana Y adalah sama dengan 3,000. Baik, kita akan masukkan nilai tersebut dalam rajah ini. Untuk melabelkan rajah ini I campur G. Baik, perhatikan dalam pernyataan soalan. Sekiranya kita ingin mendapatkan nilainya I campur dengan G. I campur G di mana 400 campur 300 jumlahnya adalah sebanyak 700. Maka kita boleh melabelkan I campur G ini sebagai 700. Untuk S campur T. S campur T di mana kita perlu convertkan C menjadi S. So, C sama dengan 260 campur 0.8 Y. Maka S sama dengan negatif 260 campur 0.2 YD. Baik, untuk mendapatkan S campur T, S campur T sama dengan negatif 260 campur 0.2 YD. YD adalah sama dengan Y tolak T iaitu 200 campur dengan T ialah 200. Maka kita akan mendapati negatif 260 0.2 darab dengan Y 0.2Y 0.2 darab dengan negatif 200 iaitu negatif 40 campur dengan 200 dan kita akan menjumlahkan nilai tersebut iaitu negatif 260 negatif 40 campur 200. Maka kita akan mendapati bahawa negatif 300 campur 200 maka nilainya adalah sebanyak negatif 100 campur 0.2 Y. Maka kita mendapati bahawa S campur T ini adalah bermula daripada negatif 100. Maka kita boleh melabelkan di mana
ia adalah bermula daripada negatif 100. Seterusnya, untuk mendapatkan I campur G campur X, I campur G campur X, di mana I adalah sebanyak 400, G adalah sebanyak 300 dan X adalah sebanyak 500. Kita akan menjumlahkan I campur G campur X, 400 campur 300 campur 500, jumlahnya adalah sebanyak 1200. Dan kita akan melabelkan I campur G campur X sebagai 1200, di mana baru kita hitungkan I campur G campur X sebanyak 1200. Seterusnya, kita akan menghitungkan S campur T campur M. S campur T campur M, di mana S adalah negatif 260 campur 0.2 YD. Y tolak T. T adalah sebanyak 200. M adalah sama dengan 100 campur 0.2 Y. Seterusnya, kita akan bukakan kurungan tersebut. 0.2 darab dengan Y, 0.2 Y, 0.2 darab dengan negatif 200, sama dengan negatif 40 campur 200 campur 100 dan 0.2 Y. Baik, kita akan menjumlahkan nilai-nilai ini, di mana negatif 260 tolak 40 campur 200 campur 100. Baik, kita akan mendapati bahawa nilai-nilai tersebut adalah negatif 300 dan campur 300. Maka kita mendapati bahawa nilai apabila kita menjumlahkan negatif 260 tolak 40 campur 200 campur 100, nilainya adalah sama dengan sifar. Maka dia hanya melibatkan 0.2 Y campur 0.2 Y, iaitu 0.4 Y. Maka S campur T campur M sama dengan 0.4 Y, di mana 0 campur 0.4 Y. Maka kita mendapati bahawa sebenarnya ia adalah bermula daripada sifar. S campur T campur M bermula daripada sifar. Itu adalah langkah untuk melakarkan gambar rajah bagi ekonomi tertutup dan terbuka. Berikutnya ialah soalan C, iaitu hitungkan ekspor bersih pada tingkat keseimbangan dalam ekonomi terbuka. 1 markah. Ekspor bersih sama dengan X tolak dengan M, di mana ekspor adalah sama dengan 500, import adalah sama dengan 100 campur 0.2 Y, gantikan Y adalah sama dengan 3000, maka 100 campur 0.2 bracket 3000. 3000 ini kita dapat daripada soalan A, iaitu dalam ekonomi terbuka Y adalah sama dengan 3000. Baik, kita gantikan dalam rumus ini dan kita mendapati bahawa 500 tolak dengan 100 campur 0.2 bracket 3000, iaitu 100
campur dengan 0.2 darab dengan 3,000 iaitu 600. Maka 500 tolak dengan 100 campur 600 iaitu 700. Maka ekspor bersih sama dengan negatif RM200 juta. Baik, untuk soalan D. Hitungkan peratus sumbangan bagi penggunaan isi rumah dan ekspor terhadap pendapatan negara dalam ekonomi terbuka. Tentukan sektor yang memberikan sumbangan yang tertinggi. 2 markah. Untuk menjawab soalan D ini, iaitu kita perlu mendapatkan penggunaan terdahulu, iaitu C sama dengan 260 campur 0.8 YD. YD adalah sama dengan Y tolak T. Dan kita masukkan nilai, iaitu Y sama dengan 3,000. T adalah bersamaan dengan 200. Maka C adalah sama dengan 260 campur 0.8. 3,000 tolak dengan 200 iaitu 2,800. Maka C adalah sama dengan 260. 0.8 darab dengan 2,800 iaitu 2,240. Baik, kita menjumlahkan 260 campur dengan 2,240. Maka jumlah C adalah sebanyak RM 2,500 juta. Untuk menghitungkan peratus sumbangan penggunaan, di mana penggunaan iaitu C bahagi Y darab dengan 100. C baru dihitung daripada soalan D ini iaitu 2,500. Maka 2,500 Y iaitu sebanyak Y adalah sebanyak 3,000. 2,500 bahagi dengan 3,000 darab dengan 100. Maka peratus sumbangan penggunaan ialah sebanyak 83.33%. Untuk perhitungan peratus sumbangan ekspor, diberi dalam soalan di mana ekspor adalah sebanyak 500. Baik, kita akan masukkan nilai 500 tersebut. Ekspor bahagi Y darab 100. Maka 500 bahagi dengan Y iaitu 3,000 darab dengan 100. Maka peratus sumbangan ekspor adalah sebanyak 16.67%. Baik, soalannya tentukan sektor mana memberi sumbangan yang tertinggi, di mana kita dapat perhatikan bahawa bagi sumbangan penggunaan 83.33%, bagi sumbangan ekspor iaitu 16.67%. Maka kita boleh membuat kesimpulan bahawa sektor yang memberikan sumbangan tertinggi ialah penggunaan isi rumah, iaitu C. Setakat ini sahaja untuk perkongsian kali ini. Jangan lupa like, subscribe dan share
serta tekan butang loceng notification untuk mendapat pemberitahuan apabila video baru diuploadkan. Terima kasih. Bye-bye.